memberikan campur tangan dalam urusan pentadbiran. Beliau telah merampas hak penguntan cukai bridge dan kita buat surat pertahanan terbuka kepada bridge. Baiklah, kita akan menandatangani surat ini. Tuanku, Patik juga akan membuat kubu di kawasan. Meminta pandangan kalian, apakah yang kita perlu lakukan, kerana surat kita telah dibantah oleh iblis. Kita tiada pilihan lain, tuanku. Kita harus membunuh Residen Bird. Sultan, kau mesti menandatangani surat ini. Kita sudah dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian ini oleh British. Apakah yang perlu kita lakukan? Tuanku, kalau begini saya akan mencepatkan perbunuhan Birch. Merancangkan membunuh Birch. Selamat sejahtera Puan Amalina. Nama saya Muhammad Fitri Daham bin Muhammad Games dari SKA 2A. Hari ini saya nak menerangkan tentang Datuk Maharaja Lela dalam sejarah Perak. Pasti selak cukup sinonim dengan kisah sejarah kebangkitan orang Melayu menentang penjajah British yang melampau batas mengikut peraturan mereka dan tidak menghormati adat budaya orang Melayu. Di Pasir Salak, Pandak Lam bin Maharaja Lela adalah nama sebenar buat individu yang memegang gelaran Datuk Maharaja Lela. Beliau dikatakan berketurunan Daing Selili Haji Besar yang merupakan putera kepada Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk di Sulawesi. Selamat sejahtera Puan Amalina. Nama saya Kiran Raj, anak lelaki Sulawesi Komar daripada kelas SKA 2A. Saya nak menerangkan tentang Datuk Maharaja Lela dalam sejarah Perak. Sewaktu pemerintahan almarhum Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-15, Daing Seli telah datang ke negeri Perak dalam tahun 1743 dan telah dilantik sebagai mufti dan telah dianugerah dengan gelaran Datuk Maharaja Lela Tan Lela Putra Pancong. Seperti Daing Selili, Pandalam juga telah menerima gelaran yang sama, iaitu Datuk Maharaja Lela, dan beliau punyai peranan yang amat penting dalam menentang kerajaan British di negeri Perak. Pandalam adalah antara individu yang terlibat dalam merancang pembunuhan J.W.W. Birch yang merupakan residen British pertama di negeri Perak. Selain itu, antara mereka lain yang terlibat adalah Datuk Sago dan Ngah Kandin.
Selepas pembunuhan J.W. Bush di Pasir Salah pada tarikh 2 November 1875, Panda Lam kemudian telah menjadi antara sebagai individu yang paling dikehendaki untuk ditangkap. Seterusnya, pihak British telah mengeluarkan tawaran hadiah sebanyak $6,000 pada tarikh 13 Januari 1876 untuk sesiapa sahaja yang berjaya menangkap Datuk Maharaja Lela dan $3,000 untuk sesiapa sahaja yang menangkap Datuk Sago dan Pandak Indut. Pandak Lam kemudian telah ditangkap dan dibicarakan di dalam Mahkamah Undang-Undang yang pada waktu itu telah dipengerusikan oleh Sultan Idris, iaitu Sultan Perak yang ke-28. Sewaktu baginda belum memegang takhta Sultan. Perbicaraan dalam mahkamah telah berjaya sejak tarikh 14 Disember 1876 hingga 22 Disember 1876. Selamat sejahtera, saya Krishnaniti dari SKR 2A. Hari ini saya nak menerangkan pencabaran keturunan Melayu dan memperkenalkan cukai baru. Seterusnya, mencabuli adat resam. Pada 24 Julai 1875, British memaksa Sultan Abdullah mendatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil tak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika enggan menantangani British membakar rumah Raja Naga Orang Besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bidor. Pencabaran ketuanan Melayu. Kemarahan Sultan dan pembesar Perak memuncak pada 2 Oktober 1875. Sultan Abdullah didesak menandatangani menyerah kuasa kepada British. Kuasa pentadbir negeri diserah kepada residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu. Memperkenalkan cukai baru. British bertindak sesuka hati dengan British memperkenalkan cukai. Sumbangan dan perjuangan. Mengatui perjuangan penentang British di Perak dan membuat pakatan untuk membunuh J.W. Bush, residen British Perak. Sejahtera Puan Amalina, saya nak terangkan tentang perjuangan Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela merupakan membesar perlapanan Perak dengan geliran orang kaya Maharaja Lela Tun Jana Putra. Beliau merupakan pemimpin yang mengetahui perjuangan tentang British di Perak. Lokasi menentangan Pasir Salah, Durian Sebatang, Belanja, Kota Lama. Seterusnya, pada zaman tersebut, nama geliran Datuk Raja Lela ini ialah untuk salah seorang membesar kelapanan negeri Perak. Kini namanya geliran Tun Sri Maharaja Lela adalah untuk salah seorang besar 16 negeri Perak. Datuk Maharaja Lela adalah merupakan posisi yang paling tinggi di kalangan orang besar 8 mengikut tradisi. Peranan Datuk Maharaja Lela adalah untuk melaksanakan hukuman seperti haram atas pemerintah Sultan Perak. Terusnya saya nak terang tentang urutan penentangan Datuk Maharaja Lela dan orang Melayu di Perak. Tarikh 20 Januari 1874, peristiwanya perjanjian Pangkor ditandatangani oleh Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clark. Pada Februari 1875, bantangan terbuka oleh Sultan Abdullah Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak yang lain terhadap campur tangan British. Datuk Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salah. Pada 20 Julai 1875, mesyuarat antara Datuk Maharaja Lela dengan pembesar Melayu di Durian Sebatang menentang undang-undang British. Akhirnya, perjuangan tokoh-tokoh lampau menentang British telah menunjukkan segamat tat setiap negara yang tinggi kerana sanggupnya berkorban untuk bangsa. Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemimpin dan mengikut dalam penentang British telah menyumbangkan kejayaan.
sikap berdisiplin dan gigih berusaha dapat menghasilkan perjuangan yang berjaya. Kekalangan mereka dalam perjuangan adalah kerana mengkurangkan ilmu dan senjata moden. Ayatnya, oleh itu kita patut mengambil ikbar dan berusaha melengkapkan diri dengan